Hai semua anak murid PAYU TM Cikgu Sam. Semua Cikgu Sam harap semua dalam keadaan sihat. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang bahan berasid, beralkali dan neutral. Okey, kita mulakan dengan Cikgu Sam nak bagi cabaran makan buah limau. Kita tonton bersama-sama. Itu dia cabaran makan buah limau. Okey, kenapa Cikgu Sam tunjukkan yang ni? Sebab buah limau tu berasa masam. Jadi kena mengenalah dengan tajuk kita hari ni. Bila kita kaitkan dengan rasa masam, kita tahu benda yang masam ni adalah bahan yang berasid. Alright, mari kita tengok satu persatu apa yang dimaksudkan bahan berasid, beralkali dan neutral. Okey, kita pergi ke bahan yang pertama. Bahan berasid. Okey, biasanya berasa masam, berasa perit apabila disentuh. Perit lah, maksudnya bila kalau sentuh tu macam rasa perit, rasa macam dia mengakis jari ke tangan kamu ni yang bila kita sentuh kan. Okey, dan ketiga, menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah. Jadi kertas litmus tu Cikgu Sam tunjuk yang depan tadi dah tengok kan. Nanti Cikgu Sam tunjuk lagi. Warna biru dan kepada merah. Okey, contohnya buah lemon. Ini asam jawa dan ini cuka makan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke bahan beralkali. Biasanya berasa pahit. Cikgu Sam gunakan istilah biasanya. Nanti ada sebab dia. Berasa licin apabila disentuh. Bila kamu sentuh dengan jari, dengan tangan, dia berasa licin. Dan menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Okey, contohnya buah peria, baking powder ataupun soda bikarbonat yang mak kamu guna untuk buat kek. Kemudian ni Ivory Spring ni bukan apa tau. Ini adalah sabun, sabun badan. Ini adalah antara 3 contoh bahan beralkali. Okey, seterusnya kita nak tengok bahan neutral. Apakah bahan neutral ni? Biasanya berasa tawar, masin dan manis. Berasa licin dan kesat apabila disentuh. Tidak menukarkan warna kertas litmus. Okey, yang merah tetap merah, warna litmus biru tetap berwarna biru. So, tiada perubahan warna lah pada kertas litmus kalau kita uji. Okey, dan contoh bahan-bahannya ni sugar, gula, salt, garam dan ini susu segar. Kenapa Cikgu Sam letak susu segar? Sebab kalau dah masam, susu tu dah masam, kamu dah letak di atas meja dah 2-3 hari, dia dah bertukar menjadi asid. Kerana kita dah tahu kan benda yang masam adalah asid. Tetapi bila susu tu masih segar, dia adalah neutral. Okey. Seterusnya, ni kenapa Cikgu Sam menggunakan beberapa istilah tadi. Tidak kesemua bahan pahit itu adalah alkali. Okey, kita tengok antara murid dengan cikgu ni. Bagaimanakah pula dengan air kopi? Air kopi berasa pahit, tetapi apabila diuji dengan kertas litmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Jadi kopi ni walaupun rasa dia pahit, tapi bila kita uji dengan kertas litmus biru, rupa-rupanya dia asid.
Sebab warna biru telah bertukar menjadi warna merah. Jadi apa cikgu tu cakap? Tidak semua bahan berasa pahit bersifat alkali dan tidak semua bahan yang berasa masam bersifat asid. Jadi di sini nak bagi tahu kat kamu semua, kita boleh guna lidah, boleh guna jari untuk merasalah makanan ataupun bahan yang kita nak uji, tetapi tidak 100% lah, tidak 100% tepat. Okey. Jadi adakah rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk bagi sesuatu bahan bersifat asid, alkali dan neutral? Jadi jawapannya tidaklah. Tidak boleh. Okey. Mengapa? Kerana macam kes di atas tadi, kopi walaupun rasa dia pahit, tetapi bila diuji dengan kertas litmus biru, warnanya menjadi merah, bermakna kopi sebenarnya bersifat asid. Tetapi bergantung jugalah dengan jenis kopi yang kamu uji. Ada kopi yang caranya diprosesnya berbeza. Begitu juga dengan shampoo kan, shampoo rambut. Ada shampoo yang bersifat alkali, ada shampoo yang bersifat asid. Ia bergantung pada jenis bahan yang digunakan untuk membuat shampoo ataupun sesuatu bahan itu. Jadi cara yang paling tepat untuk kita menguji sifat kimia bahan adalah menggunakan kertas litmus. Tapi kalau kamu ke sekolah menengah nanti, kamu ada kertas pH. Untuk sekolah rendah, kamu hanya kenal pasti dulu dengan menggunakan kertas litmus. Okey, seterusnya. Perubahan warna kertas litmus. Okey, kertas litmus ni ada dua. Satu warna biru, satu warna merah. Okey, dia kata kalau asid, biru bertukar menjadi merah. Kalau benda tu alkali, merah jadi biru. Okey, tengok macam cara dia celup. Okey, ni yang biru bila dia celup dalam larutan asid, nampak tak? Warna biru telah bertukar jadi merah. Begitu juga dengan kertas litmus merah. Bila dicelup dalam larutan alkali, warna merahnya telah bertukar menjadi biru. Okey. Okey, bila begini, ada pula tanya, macam mana pula dengan bahan neutral? Okey, bahan neutral, kamu letaklah warna biru ke warna merah ke, tiada perubahan warna. Contohnya air pahit. Kamu letak kertas litmus biru, kamu letak kertas litmus merah, dua-duanya masih kekalkan warna. Bermakna air pahit kita adalah neutral. Sebab itulah tak ditunjukkan di sini. Okey, seterusnya. Tapi tengok di sini, cara ujian ni tidak berapa tepat. Sepatutnya, kita kena masukkan juga kertas litmus merah di sebelah sini. Dan kita juga kena letakkan kertas litmus biru di sebelah alkali ni. Okey, kalau kertas litmus merah tadi memang tiada perubahan warna lah sebab ujian dalam larutan asid. Begitu juga dengan kertas litmus biru. Kertas litmus biru juga tidak berubah warna kerana larutannya adalah alkali. Okey, Cikgu Sam harap kamu boleh jelas yang ini. Okey, sekarang ramai tertanya-tanya, Cikgu Sam, macam mana nak hafal ni? Susahnya nak hafal asid alkali, biru, merah, merah, biru. Kelirulah. Okey, ada formulanya. Okey, cara mengingat, macam mana nak ingat biru ke merah, merah ke biru ke, yang mana asid, yang mana alkali kan? Okey, yang neutral senang sebab dia tidak mengubah warna kertas litmus. Okey, cara mengingat, yang pertama kamu ambil pensel, ambil kertas, kamu tulis disambal kali, disambal kali. Okey, tetapi M dengan B kamu buatlah huruf besar. Okey, di sini Cikgu Sam gunakan warna merah dengan warna biru. Lagi Cikgu Sam letak warna dengan huruf besar. Okey, bila kamu letak disambal kali, kamu kena ingat perkataan ni je. Disambal kali. Okey, kamu tengok anak panah ke bawah. Merah bertukar biru, alkali. Kan? Okey, kalau biru bertukar menjadi merah, asid. Baca ke belakang, A-S-I-D, asid. Ni alkali. Nampak tak anak panah tu? Lepas tu kamu letaklah anak panah ke sana dan ke sini. So, kita boleh ingatlah. Kalau biru jadi merah, asid. Merah jadi biru, alkali.
Ni cara mengingat yang paling mudah untuk kita gunakan. Terutamanya nak jawab peperiksaan. Biasanya kalau Cikgu Sam dulu sebelum dah masuk exam tu, Cikgu Sam tulis dulu formula-formula ni disambal kali. Sebab apa? Bila kita berfikir, kita akan lupa apa yang kita dah belajar. Jadi kita tulis cepat-cepat di tempat yang kosong di kertas soalan peperiksaan itu. Okey? Okey, itu sahaja. Sekarang kita pergi latihan. Okey. Latihan hari ni kamu kena buat 3 peta buih ya. Bina 3 peta buih yang mengelaskan bahan berasid, beralkali dan neutral. Minima, nak buat 10 pun tak apa. Minima 3 bahan bagi setiap sifat bahan kimia. Sifat kimia bahan, okey. Okey. Contoh Cikgu Sam dah buat untuk bahan berasid. Okey, jadi tajuknya kita buat di bulatan di tengah lah. Kemudian Cikgu Sam letakkan asam jawa, limau dan oren. Ini contoh Cikgu Sam. Jadi kamu nak buat lebih daripada 3 pun tak apa, lagi bagus. Okey, ini baru 1 untuk bahan berasid. Jadi kamu buat lagi untuk bahan beralkali dan juga bahan neutral. Jadi ada 3. Okay, bagi yang tak boleh buat tu nak ikut contoh yang Cikgu Sam bagi dalam video ni, dalam ni pun boleh Cikgu Sam benarkan. Okey, seterusnya. Terima kasih dah. Okey, ada soalan ke? Okey, sebelum Cikgu Sam tamatkan sesi pagi ni, dah terima kasih kan? Okey, sesi soal jawab. Cikgu Sam terlepas tadi. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Adakah soalan? Kalau rasa nak tanya tentang latihan tu, boleh WhatsApp Cikgu Sam. Dan juga jangan lupa buat soalan kuis yang Cikgu Sam masukkan dalam Google Classroom. Alright. Sehingga kita berjumpa lagi di kelas seterusnya. Bye. Stay safe. Stay at home. Bye. SOP kena jaga.